أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama slot Kelantan Berhikayat yang dipersembahkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan yang sepatutnya pada kebiasaan kita bersiaran pada hari Khamis malam Jumaat, tetapi oleh kerana pada hari Khamis yang lepas kita menghadapi masalah teknikal kerana masalah internet. Jadi kita menggantikan slot berikut pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, untuk perbincangan kita pada malam ini kita akan menyambung pembacaan buku ataupun kitab yang bertajuk Riwayat Kelantan yang ditulis oleh As'ad Syukri Haji Muda dan disiarkan dalam majalah Kencana di antara tahun 1930 hingga 1931. Dan insyaAllah malam ni kita adalah siri yang kelima untuk buku ini dan kita akan menyambung perbincangan pada kisah Cik Siti Wang Kembang dan Cik Siti Jarum Bergiling dan juga Puteri Sadung. Di mana dalam perbincangan kita lepas, penulis telah menjelaskan bagaimana Cik Siti Jarum Bergiling telah membuat pemilihan untuk mencari pasangan kepada Puteri Sadung. Selepas dipilih Raja Abdullah menjadi pasangannya, iaitu juga sepupu kepada Puteri Sadung, lalu mereka dikahwinkan dan diberi kerajaan yang berpusat di Kota Jelasin. Ketika kedua-duanya, Puteri Sadung dan Raja Abdullah sedang berkerajaan di Kota Jelasin, tiba-tiba kisah kejelitaan Puteri Sadung ini telah diketahui oleh Maharaja Siam. Lalu menyebabkan Maharaja Siam telah menghantar orang-orangnya termasuk Bomoh Siam untuk mengambil Puteri Sadung dibawa ke Bangkok. Jadi dengan apa cara sekalipun, sama ada mereka sanggup untuk pergi secara sukarela ataupun dipaksa, Raja Siam menghendaki Puteri Sadung dibawa ke Bangkok. Sehingga akhirnya selepas baginda berdua cuba melarikan diri, tetapi oleh kerana mereka berjaya dikesan oleh Bomoh Siam itu, akhirnya Puteri Sadung telah menyerah diri dan baginda dibawa ke Bangkok oleh pasukan yang diutuskan oleh Raja Siam itu. Ketika berada di Bangkok, Raja Siam yang memang bermaksud untuk menguasai Puteri Sadung, menjadikan sebagai gundiknya, telah cuba memujuk ataupun menggoda Puteri Sadung tapi gagal. Akhirnya berlaku tindakan-tindakan yang kasar
Dan dengan pertolongan bondanya yang dikatakan memiliki keramat ataupun kuasa yang tertentu, Puteri Sadong atau bondanya telah menyembur air sirih ke dada Raja Siam, yang menyebabkan Raja Siam mengidap satu penyakit kulit yang sangat teruk, dan akhirnya Bomoh Siam itu memberitahu rajanya bahawa penyakitnya hanya boleh sembuh sekiranya Puteri Sadong dihantar pulang. Dengan sebab itulah maka Raja Siam telah mengutuskan rombongannya yang disertai oleh beberapa ulu balang yang beragama Islam untuk mengiringi Puteri Sadong balik ke Kelantan. Dan menurut penulis bahawa nama beberapa tempat di Kelantan khususnya di Bacok seperti Syekh Tanjung Jering, Penggalang Gawang, Datuk Tambuk, ini semualah nama-nama yang berkaitan dengan hulu balang yang diutuskan oleh Raja Siam untuk mengiringi Puteri Sadong, di mana mereka telah mati di tempat-tempat tersebut, lalu tempat perkuburannya dikenali dengan nama mereka semua. Dan selepas daripada Puteri Sadong kembali ke Bukit Marak, dia telah mengarahkan seorang lagi ulu balang Majlis Siam itu untuk balik ke Bangkok. Berakhir kisah ulu balang Siam tadi. Maka pada malam ini kita akan melihat kisah berikutnya tentang Puteri Sadong dan juga Raja Abdullah yang berlaku selepas Puteri Sadong kembali daripada negara Siam. Kata penulis, tidak berapa lama kemudian daripada kematian itu, yakni kematian Datuk Tambuk itu di kawasan Bukit Marak, berangkatlah Puteri Sadong ke Kota Jelasin, negeri Kelantan dengan selamatnya, dan 3 orang hulu balang yang tinggal lagi. Itu pun disuruh kembali menghadap Raja Siam. Maka kata pengarang ini, apabila selepas sampai di Bukit Marak, maknanya lepas mati Datuk Tambuk ni, Puteri Sadong pun lepas berehat beberapa ketika, dia pun ambil keputusan untuk pergi ke Kota Jelasin, kerana istana dia tu terletak di Kota Jelasin, dan memang Raja Abdullah suami dia tu duduk di Kota Jelasin. Lalu disuruhkan 3 orang lagi hulu balang Siam yang masih hidup supaya balik ke benua Siam, sehingga sampailah dia di sana. Kemudian semenjak peninggalan Puteri Sadong diambil oleh hulu balang Siam, bagaimana ceritakan di atas tadi, Raja Abdullah atau Raja Abdullah telah beristeri kepada seorang puteri keluarga keturunan Jembal. Jadi kata dia, bila Puteri Sadong ni diambil oleh orang Siam, jadi pada pandangan logiknya, maknanya habislah, maknanya putuslah hubungan di antara Raja Abdullah dengan isteri dia, kerana Raja Siam dah ambil kan, dia bawa balik ke Siam semua. Dan logiklah kalau Raja Abdullah itu mula berfikir untuk berkahwin dengan orang lain, kerana isterinya itu hampir tidak ada harapan lagi untuk kembali, kerana memang Raja Siam nak kepada isteri dia kan. Lalu katanya dia pun berkahwinlah dengan seorang puteri daripada keluarga keturunan Jembal, mana anak Jembal juga, anak Raja Jembal juga dinikahkan. Maka pada suatu hari, ialah hari kesampaian Puteri Sadong itu, keluarlah Raja Abdullah di balai penghadapan. Pada saat hari ini, hari di mana Puteri Sadong sampai. Puteri Sadong tu mari daripada Bukit Marak sampai di Kota Jelasin. Maka ketika Puteri Sadong sampai tu, Raja Abdullah pun tubik mari duduk di balai penghadapan. Tiba-tiba dengan tidak semena-mena masuklah Puteri Sadong ke balai room itu, lalu bercakap sedikit lebih kurang. Bila Raja Abdullah ni pergi duduk di singgah sana dia di balai room atau balai penghadapan ni, tiba-tiba mari Puteri Sadong. Lalu Puteri Sadong pun masuk, keceklah dengan raja sikit-sikit. Lalu bersabdalah Puteri Sadong. Kata Puteri Sadong, "Wahai kekandaku Raja Abdullah, tidakkah kekanda ingat kepada adinda lagi?" Jadi bila dia tahu Raja Abdullah ni dah nikah dengan puteri lain, dia kata, "Adakah kekanda dah lupa pada adinda?"
Padahal negeri ini adalah negeri adinda, pemberian daripada bonda adinda. Dan kan negeri yang kanda mereka ni bukan negeri kanda, negeri adinda. Kerana Raja Abdullah ni ialah anak Raja Udang. Itu bendahara Jembal, negeri sebelah dia. Kan? Puteri Sadong tu sendiri ialah anak kepada Raja Sakti dan Raja Umar kan, anak Raja Umar dan bukan Raja Sakti, anak Raja Sakti dan merupakan sepupu kepada Raja Abdullah. Tapi Puteri Sadong ni telah dijadikan anak angkat oleh Cik Siti Jarum Bergiling. Jadi dia kata negeri ni negeri bonda saya. Negeri ni bonda yang bagi anugerah kepada kita, kan negeri ni bonda punya. Bonda Cik Siti Jarum Bergiling. Artinya negeri ni negeri Puteri Sadong, bukan negeri Raja Abdullah. Kenapa Raja Abdullah lupa pada dia? Kenapa ke sepeninggalan adinda kekanda duduk bersukaria dengan anak isteri kekanda yang baru? Dan adinda balik ni kerana kekanda. Sedangkan dia ni setia, dia kata. Dia walaupun pergi ke negeri Siam, dia balik. Pasal apa? Kerana dia ingat pada suami dia. Tiba-tiba suami dia pula pergi nikah dengan orang lain, beranak pinak dengan orang lain. Jumpa dia agiu suami dia lah, kan. Demi dia dengar perkataan besar itu, terkeluarlah dari mulut daripada mulutnya, yakni mulut Raja Abdullah, perkataan yang kasar. Lalu kata Raja Abdullah, Ibu Siam, engkau tidak isteriku lagi. Jadi dia kacak-kacak kasar lah. Dia panggil Ibu Siam pada Pusat Sadong. Pasal apa? Pasal dia beranggap bahawa Pusat Sadong ni Raja Siam ambil dah. Dan jadi dia telah bernikah dengan Raja Siam atau berdinodai oleh Raja Siam. Maka pada mata Raja Allah, Pusat Sadong ni sudah kotor. Maka dia panggil Ibu Siam. Hei Ibu Siam, engkau tidak lagi isteriku. Raja Siam itulah suamimu. Jadi bahasa tu kasar dan menghina lah. Sedangkan Puteri Sadong sekali-kali tidak pernah menyuruhkan kehormatan dia kepada Raja Siam. Sebagaimana kita telah baca dalam sesi sebelum pada ni. Terkejut Puteri Sadong mendengar perkataan yang tidak sangka-sangka keluar daripada mulut Raja Abdullah itu. Seraya berkata lagi. Puteri Sadong pun jawab, percayalah kekanda, adapun pemergi adinda ke benua Siam itu sekali-kali tidak dijamuh hujung jari adinda, apatah lagi tubuh badan. Jika tidak begitu, tidaklah adinda ini anak Cik Siti yang sakti itu. Jadi kata dia, adinda ni Raja Siam tak boleh setuk. Tak usah kata badan, hujung jari pun tak boleh setuk. Jadi kalaulah adinda ni dinodai oleh Raja Siam tu, makna adinda ni bukan anak Cik Siti. Sedangkan Cik Siti ni masyhur memiliki kesaktian ataupun memiliki keramat lah kita kata, kan. Lalu kata Raja Abdullah pula, aku tak percaya. Mustahil sekali laki-laki dengan perempuan tidak boleh menjadi suatu perkara kejahatan. Padahal Malaysia itu raja yang besar lagi berkuasa. Jadi Raja Abdullah kata, tak pernah sabar. Sebab Raja Siam tu raja besar, dia berkuasa, tak okey lah. Waktu jatuh dengan Tino duduk sekali, tak berlaku kejahatan-kejahatan tu. Tak nak sabar. Aku tak percaya. Lalu, bila Raja Abdullah jawab gitu, maka terjadilah pertengkaran besar. Maka gaduh lah. Dua beranak ni, suami isteri ni bergaduh. Pertengkaran besar, sehingga menjadi perbalahan. Gaduhlah suami isteri. Tadi Pusat Sadong balik daripada Bangkok tu kerana nak balik pada suami dia. Balik-balik tiba-tiba suami dah kahwin lain. Jadi akibatlah sebenarnya kalau kita fikir logik, nasabah Raja Abdullah tu kahwin lain kerana bila Pusat Sadong tu diambil oleh Raja Siam, maka sebenarnya putus harapan dah. Tunggu pun tak ada guna dah. Memang tak terfikir dalam kepala dia isteri dia akan balik semula kan Raja Siam dah ambil. Kan? Lalu dia berkahwin lain. Tapi oleh kerana ketika mereka berjumpa ni, ketika Pusat Sadong bercakap elok, Raja Abdullah ni bercakap dengan bahasa yang kasar dan menghina Puteri Sadong yang menyebabkan timbullah pertengkaran dan juga perbalahan. Masing-masing memegang pedang, membuang langkah nak balas. Betul tak? Masing-masing pegang pedang. Raja Abdullah waktu berkerih dia, Puteri Sadong pun sama. Di dalam hal itu tersalah langkah Puteri Sadong, terkena pada lehernya, lalu berhembur darah di atas balai.
dilihat oleh kedua inangnya, lalu meratap dan menangis. Jadi ketika waktu di pedai ni, kerih pedai ni, tiba-tiba Pusat tu salah kau, lalu kena pedai Raja Abdullah sehingga bersembur darah keluar. Lalu jatuhlah dia di tengah-tengah balang tempat pengadapan itu. Maka inang-inang dia ni pun tengok, oh sudah raja kita kena macam kena sembelih lah, kita kata betul tak, kena pacung. Lalu menangislah. Maka berkatalah Raja Abdullah. Raja Abdullah berkata pada Mak Inang tadi, hei Inang tua, apa bodohnya engkau tangiskan kepada orang sudah mati, tidak akan hidup kembali. Baiklah engkau kuburkan dia. Maka Raja Allah ni pun kata pada ini ni, murid jerit buat apa? Dia kena pedai dah, putus dah kepala, mati dah. Tak boleh buat apa dah. Baik mungkin tanah, menjerit pun tak hidup balik dah. Maka selepas daripada mengeluarkan perkata itu, Raja Allah pun masuk ke istana berjumpa isterinya, mengkhabarkan apa telah terjadi antara dia dengan Puteri Sadung dan juga kematian pusat itu. Raja Allah pun masuk. Bila masuk dalam bilik dia pun royaklah ke isteri dia yang baru ni. Kata gaduh dengan Sadung, akhirnya terbunuh Puteri Sadung. Ada pun dayang di balai menunggu mayat Pusadung itu. Ada pun dayang di balai menunggu mayat Pusadung itu. Ada dayang-dayang dia tadi, inang-inang dia tadi. Lu tunggulah mayat ni. Maka seorang daripada yang tua tu teringat akan pesan Puteri Sadung. Dia ini dia ni kira macam penjaga peribadi dia lah kan. Yang dia ni tahu semua urusan Pusadung, dia pun teringat bahawa Pusadung pernah pesan pada satu benda. Apa dia pesan Pusadung? Kata Pusadung pada dia, apabila dia mati berdarah, dia ni makna Pusadung tu, kalau dia mati tu mati berdarah, ambillah satu cembur dalam sanggulnya. Dalam sanggul dia ni ada satu bekas kecil. Dalam sanggul tu ambil bekas tu, cembur tu, recikkan di tempat mata yang luka. Dia kata bila mu tengok aku ni darah, mu ambil cembur tu, recik-recik pada tempat luka tu. Iaitu cembur yang diberikan oleh bonda Cik Siti semasa berangkat ke Gunung Ayam dulu. Mana sebelum Cik Siti ni pergi ke Gunung Ayam, Cik Siti pun berilah dia satu hadiah. Dia pegang ni mana ubat penawar. Kalau ada luka ke gapo-gapo, ambil bubuh situ. Dan dia pun benda tu pun bubuh selit di sanggu dia, cembur sanggu, jadi cembur sanggu. Maka dengan gapo-gapo inang tua itu pun meraba di dalam sanggu Pusadung, lalu diambil dan recikkan tempat mata luka. Dia pun cepat-cepat gagal ambil benda dalam sanggu ni. Dia pun waktu ambil cembur ni, recik dia penawar ni pada mata luka. Dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa, tiba-tiba hiduplah Pusadung itu, lalu bangun dan bertanya. Tiba-tiba luka dia siar semula, sembuh balik, hidup semula. Dia pun kecek tanya. Kata Pusadung, hei inangku, ke mana pergi Raja Abdullah? Inang tua tu pun kata masuk dalam istana. Dia tanya, gimana Raja Abdullah? Dia masuk dalam. Kata, di dalam antara itu keluarlah Raja Abdullah ke balai Rom. Oleh kerana Raja Abdullah masuk dia kecek dengan bini dia. Dia pun tubik lah tengok Pusadung ni. Tiba-tiba Pusadung ni hidup semula. Demi sahaja hampir terperanjak ia melihat Pusadung hidup kembali. Terkejutlah dia tengok. Maka masa itu melayanglah roh semangatnya, kalau tidak sangka-sangka hidup tadi mati dah. Tengok-tengok hidup semula. Kejut tu hilang semangat. Hilang semangat Raja Abdullah. Di dalam terhayung-hayung fikirannya itu, tiba-tiba kedengarlah suara yang sangat pilu dan rayu diseru oleh Pusadung. Lalu tiba-tiba Pusadung pun merayu pada dia. Apa kata Pusadung? Hei kekanda Raja Abdullah, sampainya hati, sampainya rasa membunuh adinda dengan tiada satu kesalahan dan tiada pula adinda buat dosa sebagai sangka oleh kanda itu. Siapa hatilah kanda bunuh adinda kan, sedangkan adinda ni tak ada dosa apa dan tidak buat apa-apa kesalahan. Sangka kanda tu sebenarnya semua adinda tak buat, kata dia. Maka sehabis saja perkata suka itu, mukanya pun merah berseri-seri seraya dicapai pedang menerkam
kepada Raja Abdullah. Dia pun lepas kata ambil pedang terkait ke Raja Abdullah. Demi lihat oleh Raja Abdullah, kelakuan itu berpaling ia hendak lari melepaskan diri. Tetapi geri kelakuan Jabal itu diperhatikan Poseidon. Saya berkata, hei Raja Abdullah, sia-sia kamu hidup di atas muka bumi, tanah yang rata, tiba-tiba dengan seorang perempuan engkau nak lari. Tidak malu, tidak kamu aib dan malu kepada khalayak ramai. Abdullah ni bila tengok isteri dia ni hidup semula, dia terkejut. Dan Raja Poseidon pula tarik pedang, halalah ke dia. Dia pun apa lagi larilah. Bila dia nak lari, Poseidon kata dia, mu tak malu. Tak malu duduk atas tanah rata dengan orang tino pun lari. Tercenganglah Raja Allah sehingga berat kaki dia. Dia pun yalah juga terjadi. Sedangkan lari dia tak terjadi. Pasal bini dia kata lagu tu. Maka dengan tidak berlambatan lagi, masa lagi, lalulah dipancung oleh Puteri Sa'dam itu batang lehernya. Penggal dua, jatuh terpelanting, latu mati. Bila Raja Allah ni berhenti, Puteri Sa'dam pun tak tahu, tebah lah zap kepala dia, putus dua kepala, mati lah situ. Bila kematian itu sampai ke dalam istana, gemparlah tangis-tangisan. Tetapi apalah hendak dikatakan kerana kesalahan itu menjadi begitu datang daripadanya. Mati gagal lah istana juri Abi Hanafi ni apa semua. Tapi tak boleh buat apa. Pasal apa? Asal pucuknya kerana Raja Allah itu sendiri. Sebenarnya pun Sa'dun tu mari baik. Kan? Dia pun tak kata apa. Tiba Raja Allah gitu tuduh dia. Orang macam orang cemar. Bekas Raja Sial macam-macam. Lepas tu bunuh pula dia. Maka bila pun Sa'dun tidak balas, tak boleh buat apalah. Kemudian daripada itu diperintahkan oleh Poseidon disiramkan jenazah sebagaimana adat raja-raja dan dikuburkan di tasik padang layang. Poseidon pun perintah kepada segala hulu balang ni, uruskanlah jenazah Allah ni macam raja-raja dengan adat raja-raja dan dikuburkan di tasik padang layang. Padang layang ni sekarang ni kawasan Kadok, Negeri Kemlo tu kan. Kita daripada Kadok Negeri Kemlo ni ada satu tempat tengah baru tu, padang layang. Situlah letaknya makam Raja Abdullah. Hingga sekarang pun boleh dapati kuburnya di situ. Apabila telah dikuburkan Raja Abdullah, bersiaplah Poseidon dengan inang pengasuh dan rakyat isi negeri hendak berpindah ke bukit. Lepas Raja Abdullah ni dah selesai, dah semua pengkebumi dia, maka Poseidon pun apa lagi? Dia pun siaplah dengan segala hulu balas, segala rakyat isi negeri semua, segala ini pengasuh dia. Marilah kita pindah balik semula ke bukit, yang ni Bukit Maruk tu. Maka pada hari dan ketika yang baik berangkatlah Poseidon dengan gajah kenaikannya dan Ina mengendarai gajah juga dengan diiringi oleh rakyat-rakyat. Sedang ia menaiki gajah bersabdalah kepada isteri Raja Abdullah. Dia pun naik gajah nak pergi lah. Masa nak pergi tu dia pun katalah kepada Balu Raja Allah ni, isteri kan. Balu lah kita kata, isteri muda tadi. Poseidon kata, hei adikku ni maknanya pasal dia bini muda kan. Adapun balai istana kota parit negeri kanda beri pada adinda. Jagalah baik-baik kerana kanda hendak berangkat ke Bukit Maruk membuat negeri di sana. Jadi dia pun kata ni, kota Jelasin ni, negeri ni aku suruh padamu lah. Menjagalah dia molek pasal aku nak pergi ke Bukit Maruk buat negeri di sana. Aku nak buat negeri lah. Ni ambil kamu lah. Kira-kiranya sudah jadi satu kenangan yang pahit lah kepada Puteri Sa'dam kerana di situ terbunuhnya suami dia akibat daripada benda tadi. Maka isteri Raja berkata, terjunjunglah di atas cemala adinda dan taat. Maka dia berterimalah pemberian Puteri Sa'dam tu. Apabila lepas daripada berpesan-pesan, berjalanlah gajah kenaikannya diiringi oleh rakyat isi negeri. Tidak berapa lama sampailah Poseidon ke atas Bukit Maruk dan gajah kenaikan Ina pun sampai di pertengahan lalu tambak. Dan gajah itu menjadi batu hingga masa kini. Jadi ni mitos dia. Jadi katanya Poseidon pun lepas pada serah negeri kota Jelasin ni pada isteri Raja Allah, dia pun bergerak pergi ke Bukit Maruk. Sampai di Bukit Maruk,
gajah tu pun masuklah Bukit Maruk. Tiba-tiba gajah yang inang naik tadi pun sampai, dia pun ikat si tambak di Bukit Maruk tu, muka Bukit Maruk ni. Dan gajah tu pun duduk situlah sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Jadi gajah tu kata tukar jadi batu. Kita pergi ke Bukit Maruk tu, ada batu gajah tu di Bukit Maruk. Dan ada lagi benda-benda yang ajaib. Sekiranya membaca teringin melihat, cubalah sekali berjamu kaki ke Bukit Maruk yang tak berapa jauh daripada Bandar Kota Baru. Cuma lebih ke 12 batu. Lebih ke 8 ke 9 kilo daripada Kota Baru. Ni Bukit Maruk lah. Bukit Maruk dekat rumah Tan Sri Anwar Musa tu kan. Jadi di Bukit Maruk ni, tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Apa nama ni? Batu. Gajah yang menjadi batu tu. Dan juga beberapa lagi perkara-perkara aneh yang lain yang ada di situ. Sebenarnya ada je beberapa perkara, tuan-tuan boleh pergi tengok lah. Kerana Bukit Maruk ni tidak jauh daripada Kota Baru. Maka pada masa itu jadilah Bukit Maruk negeri yang baru yang berkerajaan dipunyai oleh Puteri Sadong. Jadi Puteri Sadong pun ambil Bukit Maruk jadi sesuatu negeri untuk dia. Dia pun duduk situlah dengan segala rakyat sakar dia dan juga segala inang dan juga dayang-dayang dia. Di situlah hulu balang duduk situ semua jadi satu negeri baru. Negeri Puteri Sadong. Akan tapi tidaklah patut kita tinggalkan Kota Jelasing dengan kosong. Oleh itu, inilah berhadap kalam huraikannya. Walaupun kita ni, sekarang cerita kita ni sampai pada kisah Puteri Sadong masuk dalam Bukit Maruk buat kajian, kata penulis, tak okey lah cerita Kota Jelasing tadi berhenti setakat tu je. Sekarang ni, cerita kita ni beralih kepada cerita Kota Jelasing pula. Sepeninggalan Raja Abdullah mati dan keberangkatan Puteri Sadong ke Bukit Maruk, sunyi senyaklah Kota Jelasing. Bila dua raja ni, pertamanya Raja Abdullah mati, yang kedua Puteri Sadong pun tinggal. Kota tu beri ke kita kata apa, madu dia lah. Pada madu dia ni, dia pun tinggal negeri. Maka rakyat-rakyat semua ikut Puteri Sadong belaka. Maka senyak sunyi sepi lah ke Kota Jelasing. Maka satu daripada saudara Raja Abdullah itu bernama Raja Abdul Rahim ataupun Rahim. Di sini Sa'ad ni tulis nama penuh Raja Abdul Rahim ni Raja Ibrahim. Tapi dalam buku-buku lain, catatan lain biasa tulis Raja Abdul Rahim. Sebab memang Kelantan pun sebut kalau Abdul Rahman Rahim, Abdul Rahim Rahim, dan Abdul Rasyid Rasyid. Jadi Rahim ni lebih tepat kalau kita kira Abdul Rahim. Biasa kalau Ibrahim, orang Kelantan panggil Ibrahim, bukan Rahim kan. Tapi kalau Abdul Rahman Rahim. Katanya adik yang saudara yang ni adik-beradik Raja Abdullah bernama Raja Rahim. Bermuafakat dengan kaum keluarganya hendaklah dijadikan seorang raja di Kota Jelasing. Jadi kerana Kota Jelasing tak ada raja, tinggallah balu kepada Raja Abdullah itu. Maka keluarga dia pun berpakat bincang, kita ambil Raja Rahim ni lah. Kerana dia ni adik-beradik dengan Raja Abdullah, kita buat jadi raja di Kota Jelasing. Apabila putus rundingan itu, berangkatlah sekalian kerabatnya ke Bukit Maruk menghadap Sadong, lalu masuk menghadap persembahan hal Kota Jelasing dan sekalian rakyat huru-hara kan tiada raja. Kemudian pohonlah seorang raja itu, mudah-mudahan aman sentosa. Maka bila dah setuju ni kaum keluarga, kaum kerabat dah setuju, kita latih Raja Rahim lah jadi raja ganti Raja Allah. Maka kerabat Kajembar ni pergi ngadak Puteri Sadong di Bukit Maruk. Pasal Kota Jelasing tu asal dia ialah negeri Puteri Sadong, bukan negeri dia kan. Lalu dia mengadak beritahu bahawa di Kota Jelasing lah ni rakyat habis semua huru-hara dah pasal tak ada raja, tak ada ketua, berterabur habis. Maka dimintalah perkenan daripada Puteri Sadong supaya seorang raja dilantik di situ dan mudah-mudahan Kota Jelasing itu akan jadi aman sentosa lah. Demi didengar persembahan itu, lalu berfikirlah dalam hatinya. Puteri Sadong pun mikir, sekiranya aku lantik seorang yang lain menjadi raja situ, berjadi lah orang. Maka eloklah aku lantik Raja Rahim.
menjadi raja. Bila habis fikirannya lalu bersabda. Dia pun mikir, dia mikir apa? Boleh aku sekiranya aku lantik seorang yang lain menjadi raja situ. Boleh tak kalau aku lantik orang lain? Malah bahasa dengan keluarga Raja Abdullah ni cari orang lain. Boleh. Tak ada pasal. Dia raja. Dan kalau dia tunjuk orang lain akan ikut. Mana pembesar-besar pegawai Raja Jembah mari ngadak dia ni akan tahulah dia nak raja mana kan. Tapi kalau dia buat lagu tu mesti orang akan kata Pusat Ado ni jahat. Pasal apa? Rakyat belah keluarga Raja Belah ni dah bubuh nama calon bakal raja ni Raja Ibrahim. Tapi tiba-tiba Pusat Ado pergi tunjuk orang lain. Jadi kalau belaka apa raja dia lah jahatnya jadi. Maka dia pun kata kalau begitu baik bubuh Raja Ibrahim lah. Sini sikit. Dia pun berkata lah pada pembesar-besar yang mengadak dia kata dia pada pertilikan kekanda tiadalah yang lain menjadi raja konstitusi melainkan adinda Raja Ibrahim. Dia kata pada pendapat kekanda di sini maknanya Pusat Ado pada pendapat Pusat Ado tak ada lah orang lain yang paling sesuai jadi raja melainkan adinda adik ipar dia ni iaitu Raja Ibrahim. Lalu ditabalkan Raja Ibrahim di Bukit Marok. Di Bukit Marok tu selalu dia tabal serta disuruh kembali merentah kota Jelasing dengan adil. Kamu berlepas tabar jadi raja dah, kamu baliklah. Dia duduk di kota Jelasing itu, jadilah raja situ, merentahlah dengan adil. Lalu diperintahkan rakyat membuat kota yang lain. Apabila Musta'ib dinamakan kota Ras dan kota Jelasing ditinggalkan kosong. Lalu Raja Ibrahim pun buat kota lain, nama dia Kota Terah. Kota Terah ni sebenarnya dia ni duduk kawasan Jembah. Kan? Dan kota Jelasing pun tinggalkan kosong. Dan dalam kisah yang disebut oleh As'ad ni, dia kata Raja Ibrahim ni buat satu kota lain, iaitu Kota Teras. Kota Terah ni satu kota tak jauh daripada kota Jembal. Kota Jembal ni lah. Tak jauh daripada kota Jembal, dia kawasan Jembal tu juga. Lalu ditinggalkan kota Jelasing tu kosong gitu. Tapi dalam kebanyakan riwayat-riwayat lain, mengatakan bahawa kota yang dibangun oleh Raja Ibrahim ini bukan kota Terah. Itu kota Mahligai. Dari riwayat lain. Tapi saya sebut kota Terah ni berdasarkan apa yang ditulis oleh As'ad Syukri. Dia kata kota yang dibuat oleh Raja Ibrahim ini kota Terah. Dan tinggal penjelasan. Dalam buku-buku lain, biasanya kita akan jumpa Raja Ibrahim ini lepas jadi raja, dia tinggal konstelasi itu pasal apa dia buat kota yang baru, itu kota Mahligai. Kota Mahligai ni kota Mahligai sekarang lah di Melor tu kan, di Melor sepadan dengan Bacok tu dekat Pondok Mahligai tu, situlah kota Mahligai. Beberapa lama Raja Ibrahim ni atas tahta memerintah negeri Kelantan, makin sehari makin soleh. Jadi dia merintah situ, sedangkan dia tu bila merintah ni jadi raja ni jadi soleh pula pada rakyat. Boleh dikatakan pada zaman itu sezolim raja yang merintah Kelantan lah Raja Ibrahim lah. Memotong daging, menghisap darah rakyatnya. Jadi katanya dalam sejarah ni Kelantan ni, kalau ikut masa zaman tu, Raja Ibrahim ni lah raja yang paling zolim, paling jahat sekali. Mana dia boleh potong daging, mana boleh kerak kepala orang lah. Dia hisap darah rakyat. Hisap darah tu sama dia makan darah supaya Raja Mesir, ataupun setidak-tidaknya hisap darah tu mana cekik rakyat dia. Cekik tu maksudnya keruh lah. Kita panggil hisap darah kan. Oleh sebab tidak tertanggung rakyat Kelantan dari kedahsyatan pemerintah itu, pada suatu hari berhimpunlah sekalian rakyatnya menghadap Pusat Ado di Bukit Marok untuk mempersembahkan hal yang telah berlaku itu. Jadi rakyat dia ni di kota Mahligai ni tertekan hidup sebab apa? Kerana raja jahat dia. Raja ni zalim. Dia tindak rakyat, buat zalim pada rakyat. Sehingga akhirnya rakyat ni tak tahan dah dengan kezaliman ni. Jadi rakyat pun pakat kita pergi menghadap Pusat Ado lah di Bukit Marok kalau betul. Lalu rakyat pun pergi ramai-ramai ke Bukit Marok menghadap Pusat Ado, mengadu susahnya hidup dia ni sebab raja tu zalim. Dulu masa tabal lu suruh perintah berlaku adil, tiba-tiba buat zalim. Lalu Pusat Ado pun dengar cerita ni, dia pun katalah, dia dengar Allah dahsyatnya berlaku dengan duka cita, dia pun kata, tidak aku sangka sekali-kali perbuatan demikian.
Jika begitu baiklah aku sumpahi, jika sungguh ibuku Cik Siti Raja Jarum Guling itu jatuh darjah bangsa daripada Raja-Raja Jembar hingga turun-temurun dengan mendapat nama kehinaan dan kepapaan. Jadi Ustaz Adung pun marah, dia pun sumpah. Dia sumpah Raja Dua ini, dia kata jika sungguh ibuku, yakni Cik Siti Jarum Guling ni, mana sumpah tanam mok dia lah ni, jatuh darjah bangsa dan keturunan Raja Jembar. Lagu itulah perbuatan dia. Aku sumpah jatuhlah darjah dia Raja Jembar ni, dia tak jadi raja lah. Dia akan jadi jatuh kerajaan dia, jadi hina lepas pada ni. Kenapa? Kerana perbuatan dia menzalimi. Sedangkan Raja Dua ini termasuk di kalangan anak-anak Raja Jembar. Anak Raja Jembar. Pusat dia pun Raja Jembar juga kan. Cuma dia jadi anak angkat pada puteri Cik Siti Jarum Bergiling. Selepas daripada sumpahinya itu, lalu suruh rakyat kembali, dipujuk dengan perkataan lemah lembut supaya duduk dan bersenang lenang. Sudah tidak lama nampaklah zahir biji butir sumpah itu, maka rakyat sekalian pun kembalilah dengan kesukaan dan keriaan kerana dapat sebarang dicita. Dia pun lepas ada sumpah dia kawan tu, dia pergilah pakat balik belakang duduk situ. InsyaAllah tak lama lagi kita boleh tengoklah ada perubahan-perubahan akan berlaku, sebab dia sumpah dah akan berlaku lah apa-apa. Maka ayat dia pun baliklah dengan suka dia balik. Pada suatu hari, keluarlah Pusat Adung ke balai penghadapan seraya bertitah kepada sekalian rakyatnya. Pada satu hari yang lain, Pusat Adung ni pun tubik ke balai penghadapan, balagong lah kita kata balai penghadapan ni. Dia pun bertitahlah kepada rakyat dia. Aku keluar dari kota Lasing kemari dan meraja ke anak Jembar pada fikir aku akan lepaslah daripadaku. Dia kata dulu aku tinggal kota Lasing tu ke anak-anak Jembar. Ini Raja Abdullah, adik dia Raja Rohini, maknanya kira seruh pada anak Jembar ni terlepaslah beban dan menanggung segala tanggungjawab sebagai raja di kota Jelas itu, lepaslah pada dia, kata dia. Tiba-tiba datang lagi perkhabaran menduga cita ke hatiku. Ini orang rakyat kota Malika tadi mari royak dia raja buat jahat, mari pula khabar tu, sedangkan sedihlah hati dia. Jika demikian tidaklah guna aku duduk di sini. Lebih baik aku bersama bondaku Cik Siti membuat ibadat. Dia kata, tak ada guna dah aku duduk sini buat kajian sini. Aku suruh kau jelasin kau pokok-pokok Raja Jembar, ini aku dia molek. Tiba-tiba rakyat main ngadu kena zalim. Jadi aku duduk agapo lagi sini. Baik aku tinggal negeri ni. Kau mulah nak jadi gapo, aku nak duduk ala bukit dengan mak aku buat ibadat. Apabila habis rakyatnya, apabila habis saja perkataannya, goilah ia dengan inam pengasuhnya daripada pemandangan rakyatnya. Lepas dia kata gitu, maka Pusat Adung pun goib. Jadi goib ni dua makna, tiga makna ada. Pertama, goib macam hilang. Yang kedua, goib itu maknanya Pusat Adung pun siap naik kenderaan dia pun pergi tinggal negeri. Goib lah orang panggil. Dalam kisah-kisah ikat lama lagu itulah goib. Dan juga makna yang popular goib ni maknanya mati. Dia kata goib lah raja tu, artinya matilah raja tu. Tapi dalam cerita ni bukan mati ni. Dalam cerita ni memberi maksud goib ni, mana Pusat Adung pun tinggal negeri, pergilah ke tempat yang dia maksudkan itu nak pergi duduk dengan mak dia di Gunung Ayan tu buat ibadat. Maka hilanglah daripada pandangan rakyat dia. Tidaklah diketahui entah ke mana perginya, kembali ke tempat asal, yakni jadi iblis, jadikan perhantuan orang halus. Tak tahu gimana, ada kau tukar jadi iblis, kau tukar jadi perhantuan, jadi hati lah kita kata, jadi bunyi, betul tak? Tukar tak tahu. Lepas pada hari tu Pusat Adung pergi tak hilang gitu je. Tak tahu dah gimana, jadi gapo, jadi orang ke, jadi hatu ke, nak jadi iblis ke, tak tahu dah. Ada pun Raja Dua ni di atas tahta tadi mengetah Kelantan. Kemudian daripada terkena sumpah besar itu, dari hari ke hari semakin layu pemerintahnya sehingga jatuh kerajaannya. Kata dia bila bersumpah Pusat Adung ni, dia merintah lama-lama, kau pudar kuasa dia,
Jadi rakyat tidak hormat lagi, tidak taat lagi pada dia, makin lama makin kurang kuasa dia, dan akhirnya jatuh kerajaan dia. Jadi kata dia, dilihat dan perhatilah ayuhai saudaraku, putera bumi Kelantan yang dikasihi turun keturunan Raja-Raja Jembar, sehingga hari ini tiada yang berrahmat, hingga keturunan daripada kehinaan sebagaimana orang kebanyakan kerana zalim. Bukan? Jadi kata dia, memanglah lepas cerita Raja Rahim ni, lepas tu Jembar tu runtuh lah. Dia tak runtuh ke Jembar, lepas Jembar tu naik Raja Umar. Lepas Raja Umar, pada zaman Raja Umar tu, dia kira raja terakhir lah. Walaupun kata anak dia raja kecil sulung, pernah jadi raja sekejap. Tapi daripada Raja Umar tu, akhirnya kerajaan Jembar tu beralih kepada Long Bahar. Long Bahar ni anak kepada Wan Daim yang menjadi bapa kepada Raja Sulaiman, Long Sulaiman. Sekali Long Sulaiman tu lah bapa kepada Long Yunus. Long Yunus. Hari ni Kelantan dipetak oleh dinasti atau wangsa Long Yunus. Kan? Jadi dalam hal ni, kata penulis ni, bila kita tengok lepas pada sumpah ni kerana kezaliman dibuat oleh Raja Jembar yang nama Raja Rahim ni, sumpah kan ada, maka sejak daripada itu kemuliaan Kerajaan Jembar, Raja Jembar telah luput sikit demi sikit, sehingga akhirnya runtuh dinasti Jembar, dan segala anak cucu Raja Jembar tu pun jadilah hina serupa orang kebanyakan, tidak lagi jadi orang-orang besar, orang kenamaan serupa dulu. Hingga di sini hilanglah kekuasaan Ketuan Jembar memerintah Kelantan. Maka kata start situ kan, tidaklah Jembar. Walaupun sejarah sebenarnya ada seorang raja, ini Raja Umar tadi. Kan? Tapi tak lama lah lepas pada tu, Raja Umar tu kita boleh katakan raja terakhir yang betul-betul Ketuan Raja Jembar yang memerintah Kelantan. Paling tidak pun kalau ada seorang lagi raja kecil besar, anak dia. Lepas tu beralihlah pada keturunan Wan Daim pula. Akan tapi taklah sunyi Kelantan dipetak oleh seorang raja. Jika tidak di manakah rakyat menumpang berteduh begitu lama tiada mempunyai raja kesemuanya, itu mustahil, tentulah ada. Kata tak pernah sabarlah. Walaupun raja tu zalim dan lemah, tapi dia tak nak raja. Maka dalam keadaan selepas pada Raja Rahim tu, masih ada raja-raja yang memerintah Kelantan tapi tidak kuat sepemula, maknanya dia menghala perjatuh. Makin kurang kuasa, akhirnya dia lemah bajaannya. Akan tapi tak dapat dengan sahnya, cuma didapati orang-orang yang memerintah kemudian daripada itu beberapa orang raja yang adil. Lepas pada peristiwa ni, jadilah ada beberapa orang lagi raja itu adil, kata dia, memerintah Kelantan. Pada masa inilah agaknya seorang syekh dari petani mengislamkan orang Kelantan sehingga merebaklah agama Islam seluruh negeri Kelantan pada masa itu, dan masyhurlah mempunyai orang alim yang lebih daripada petani. Lalu petani berfakat Terengganu memerangi Kelantan di bawah takluknya. Jadi kata dia, lepas pada peristiwa ni raja-raja pun lain tu, lepas ada Raja Jembar, raja-raja adil, mereka dengan adil. Maka ketika itulah kata dia, mari seorang syekh dari petani, seorang ulama daripada petani masuk Kelantan berdakwah. Menyebabkan raja-raja yang ada tu, rakyat tu pakat masuk Islam belaka, dan lahirlah ramai ulama-ulama di Kelantan, sehingga ulama Kelantan ni lebih masyhur dan lebih hebat daripada ulama petani. Yang menyebabkan petani pun bermuafakat dengan Terengganu, sekarang Kelantan lah menakluk Kelantan. Pada Kelantan satu masa dulu menjadi jajahan petani, khususnya di sekitar tahun 1700 Masihi. Maka kemudian daripada ini datanglah pula Melaka menakluki Kelantan pada masa Sultan Mahmud Shah berkerajaan di Melaka, sebagaimana disebut dalam kitab Ilmu Alam Melayu karangan Encik Abdul Hadi. Encik Abdul Hadi ni maknanya Cikgu Abdul Hadi, pensyarah sejarah di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malik. Sama dulu sahulah Cikgu Abdul Hadi ni sebagai seorang penulis sejarah, guru sejarah di maktab, ataupun kita panggil teacher college ni, teacher college ataupun SITC, Sultan Idris Training College kan. Jadi upsilan ni lah, Encik Abdul Hadi ni pensyarah di situ masa dulu. Kata Encik Abdul Hadi dalam buku dia Ilmu Alam Melayu, Kelantan ni
jatuh ke tangan Melaka pada zaman Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud ni Sultan Melaka. Sultan Melaka tu nama Sultan Mahmud, dia serai Kelantan, jatuhlah Kelantan. Itu kata dia. Jadi peristiwa Cik Siti Putra, peristiwa Pusadong, peristiwa Raja Abdullah ni, kata dia selepas sesar semua ni, selepas itulah Melaka mari serai Kelantan. Kita letak tepi dulu timeline. Saya fokus ni kepada jalan cerita yang disebut oleh As'ad Syukri. Masalah timeline betul ke tak betul ni, itu kita bahas kemudian. Maka pada tahun Masihi 1477, Sultan Mahmud menghantar askarnya menakluki dan mengalahkan Kelantan serta petani sekali. Jadi dalam muka surat 20 kitab ni kata dia, Sultan Mahmud bawa askar dia, hantar askar dia mari serai Kelantan dan mengalahkan Kelantan dengan petani sekaligus, dua-dua sekali boleh kau berlaku. Kemudian daripada inilah agaknya Kelantan menjadi hutan rimba dan tidak beraja tersebut dalam kitab geografi Semenanjung Tanah Melayu karangan Rakyat Muhammad Datuk Perdana Menteri Paduka Raja. Ini Nik Mahmud kan. Jadi kata dia dalam buku geografi Semenanjung Negeri Kelantan ni, Datuk Perdana kata selepas peristiwa ni lah agaknya bila negeri Kelantan ni sudah diserai oleh petani dan juga Terengganu dan jadi tak terjadi takluk petani, maka ketika itu Kelantan tak ada raja dia sendiri. Tak ada raja sendiri. Maka ketika itulah negeri Kelantan sebelum ni macam-macam kota ada kota Terah, ada kota Jembah, ada kota Sering, ada kota Mahligai, ada kota Jelasing, kota Tanah Serendar, Sekebubungo, semua ni bertukar menjadi hutan. Jadi hutan semula pasal negeri dia raja tak ada. Jadi hutan, maka timbul situlah kelas hutan tu tukar jadi hutan semula Kelantan. Pada awal kurun yang ke-16, barangkali awal kurun 16 ni makna sekitar 1500 Masihi. Barangkali Kelantan kembali menjadi hutan rimba dan tiada beraja. Start daripada situ kata dia sekitar tahun 1500 Kelantan ni tak ada raja. Tak ada raja. Lalu tak ada lah negeri-negeri. Sehingga bertukar jadi hutan. Akan tapi dalam peta-peta Holanda ni makna orang Belanda, dan juga Portugis dalam pertengahan kurun yang ke-16 telah ada nama Kelantan, iaitu sebuah bandar yang tiada berapa jauh daripada Sungai Kelantan. Jadi dalam peta orang Portugis, orang Belanda zaman dulu, dia lukis peta ni dekat Sungai Kelantan tu ada nama bandar, nama dia Kelantan. Kata dia nama Kelantan, iaitu sebuah bandar tak berapa jauh dari Sungai Kelantan. Dalam peta-peta Melayu, Tanah Melayu besar yang dizahirkan pada kurun ke-18 Al-Masihi. Mana peta-peta orang putih buat tahun abad ke-18. Mana abad ke-18 ni tahun 1700. Yang dilukis oleh seorang padri Plasik namanya. Plasik. Dan Tuan Kuni Duai. Ini nama orang putih lah, dua orang ni. Seorang padri ni, padri Plasik dan juga Tuan Kuni Dual. Tidak pula nama Kelantan, tiada pula nama Kelantan dalamnya. Jadi peta orang putih lukis tahun 1700 abad ke-18 tahun 1700 ni tak ada nama Kelantan dalam peta tu. Sedangkan sebelum tu orang Belanda, orang Portugis lukis ada nama Kelantan. Akan tapi dalam tahun Masihi 1757 dalam peta Tuan Robert ada pula bandar Kelantan, ada semula. Jadi kata dia tak ada gelas-gelas gitulah kan. Agaknya pada akhir kurun ke-17 dan awal kurun ke-18 itu pula bandar Kelantan agaknya pada akhir kurun yang ke-17 dan awal kurun ke-18 pula bandar Kelantan lihat muka surat 16 kitab itu. Apabila kita telah ketahui daripada huraian ahli-ahli tarikh yang masyhur bahawa Kelantan telah menjadi hutan rimba pada masa itu, maka harus berpecah belah rakyat negeri membawa haluan masing-masing. Barangkali ada yang membuat kampung di darat dan sebagainya, maka di sini eloklah tinggalkan dahulu
dan berharap kita menceritakan satu kisah pucuk boleh Kelantan tu kembali menjadi negeri dan beraja semula. Jadi kata dia, selepas daripada jatuhnya kerajaan Jember, maka lepas tu Kelantan pun kena jajah dengan Melaka. Maka untuk satu tempoh antara tahun 1900 hingga tahun 1800 ni ada catatan-catatan yang menunjukkan Kelantan ni semakin merosot sampai tak ada tak betul. Mula-mula ada orang putih Turki ada betul abad ke-17 kan. Bila masuk abad ke-16, bila masuk abad ke-17 tak ada dah betul tu. Abad ke-18 ada semula. Jadi maksudnya tergelar timbul kenapa? Kerana ketika tergelar itu Kelantan tak ada raja dan Kelantan telah bertukar menjadi Hutan Rimba semula. Jadi kata penulis, kita berhenti setakat tu dulu untuk bab yang pertama ni tentang Cik Siti Jarum Bergiling. Kisah yang kita baca ni bermula daripada bagaimana Cik Siti ni dia telah ditemui oleh Mok Sang Kelembai dan Awal Selamat. Kemudian Cik Siti dipelihara sehingga akhirnya dia besar dan lepas tu jadi raja. Lepas jadi raja sekian lama dia tak berkahwin, tak ada keturunan, maka dia pun ambil lah anak Raja Jember, Puteri Sadun ni jadi anak akak dia. Lepas jadi anak akak dia, berapa lama dia pun menikah lah Puteri Sadun ni dengan Raja Abdullah. Jadi Puteri Sadun Abdullah ni diberikan kota di kota Jelasin. Masa duduk di Jelasin tu, Sia mari nak ambil Puteri Sadun. Maka penjaga Puteri Sadun ni terpaksa lah menyerah diri pergi ke Siam. Tapi takdir Allah Ta'ala dengan sakti yang dia ada, terselamatlah dia daripada kejahatan Raja itu. Dia pun balik semula. Bila balik tengok-tengok suami dia Raja Abdullah ni dah berkahwin dengan orang lain. Maka berlakulah pertengkaran. Hasil pertengkaran tu akhirnya Raja Abdullah tu terbunuh. Bila Raja terbunuh, Puteri Sadun pun tinggal kota Jelasin ni, dia duduk dalam Bukit Marok. Duduk dalam Bukit Marok, dia pun berilah kerajaan Jelasin ni pada Raja Abdul Rahim ataupun Abdul Rahim tadi. Raja Rahim pun pindah kerajaan dia pergi duduk di kota Mahligai. Dan di kota Mahligai tu Raja Rahim tiba-tiba buat jahat zalim pada rakyat sehingga rakyat tu pergi mengadu semula pada Puteri Sadun. Jadi Puteri Sadun pun supuh anak cucu Raja Jember ni. Dan dia pun tinggal negeri Bukit Marok, dia duduk dalam bukit dengan mak dia di Gunung Ayam. Sejak daripada itu, negeri Kelantan ni mengalami kemerosotan yang parah, terutama selepas diserang oleh Melaka pada tahun 1477. Sejak dari situ, kata dia dapati bahawa zaman antara abad ke-16 sehingga abad ke-18 ni, nama Kelantan dah cakap tahu orang putih, sejak ada, sejak tak ada. Kenapa? Kerana negeri itu telah runtuh. Dan negeri telah bertukar menjadi Hutan Rimba, gelam hutan. Tadi kan sebut gelam hutan, tadi tukar jadi Hutan Rimba. Maka berakhirlah zaman Raja Cik Siti Kembar dan juga Cik Siti Raja Bergiling dan juga Raja Jember. Maka habis kat situlah bab yang pertama, kisah raja-raja yang awal. Maka kita akan baca semula lepas pada ni, sambungnya kisah yang berikutnya, bagaimana Kelantan ni bangun semula menjadi kerajaan dengan kedatangan anak-anak raja petani membuka kota di Kubal Labu. InsyaAllah dalam sesi kita pada minggu depan, kita akan lihat bagaimanakah anak-anak raja daripada petani ni boleh mari ke Kelantan, duduk di Kelantan dan membuka kerajaan-kerajaan di Kelantan sehingga Kelantan ni bangun semula mempunyai kerajaan selepas jatuh beberapa ketika menurut apa yang ditulis oleh As'ad Syukri Haji Muda. Yang saya sebut pada tuan-tuan pada malam ini bukan berdasarkan buku-buku lain. Cuma saya buat pandangan silakan apa yang ditulis oleh saudara As'ad Syukri Haji Muda berdasarkan maklumat-maklumat yang dia dapati daripada sumber-sumber yang disebutkan itu. Jadi di sini mungkin kita akan dapati ada beberapa perselisihan dari segi masa timeline dan seumpamanya
ada masalah tu betul tempat disebut. Kenapa? Kerana memang ada data-data dan fakta tertentu seperti Kelantan kena serai ke Melaka tahun 1477. Dia sebut direct gitu. Kerana itu kata dia diambil daripada Cikgu Abdul Hadi, buku Cikgu Abdul Hadi. Tetapi kebanyakan daripada timeline yang dia bagi di sini untuk orang yang telah mengkaji dan mengetahui sejarah Kelantan, dia akan dapati ada tunggal langgang berlaku untuk kena timeline dia kan. Termasuk juga Cik Siti Jarum Bergiling. Sebenarnya dalam riwayat yang popular di Kelantan, dalam buku-buku sejarah Kelantan, kita ada macam-macam buku sejarah Kelantan ni, daripada buku-buku lama seperti Hikayat Seri Kelantan, Sejarah Negeri Kelantan, Kitab Geografi Negeri Kelantan, Rekasan Cetera Kelantan. Ni generasi lama. Sebelum daripada buku yang ditulis oleh As'ad ini, cerita lama. Mereka semuanya menyebut Raja Kelantan itu dengan nama Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang iaitu ibu angkat kepada Puteri Satu. Itu dari satu jalan. Kan? Itulah yang popular yang terkenal Kelantan. Dan menurut pengkaji-pengkaji dan penulis sejarah Kelantan, bahawa peristiwa Puteri Sadong dan juga Cik Siti Wang Kembang itu berlaku pada abad yang ke-17. Itu sekitar tahun 1600 hingga tahun 1640. Dan di sekitar itulah sebenarnya digambarkan berlakunya peristiwa ini, kerana kewujudan kerajaan Tan Sri Bunga itu dikatakan pada zaman Cik Siti itu ya serentak dengan kewujudan kerajaan Jembal. Memang Jembal itu sebuah kerajaan yang wujud pada abad yang ke-17. Tapi di sini disebut oleh As'ad bahawa peristiwa ini berlaku sebelum daripada Kelantan diserang oleh Melaka. Dan disebut Kelantan diserang ni tahun 1477. Jadi kita akan dapati bahawa timeline dia ni agak kelang kabut sikit. Dan begitu juga nama Cik Siti Wang Kembang dan Cik Siti Jarum Bergiling. Dalam kisah ini disebut Cik Siti Jarum Bergiling, sedangkan yang terkenal dalam sejarah Kelantan Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Jarum Bergiling tak banyak orang kenal dalam Kelantan. Dalam sejarah Kelantan, menurut tradisi Kelantan, memang ada seorang puteri yang dikenali sebagai Seri Maharaja Puteri. Yang ini adinda kepada Raja Ratu Sanjaya yang pernah menjadi raja meretah di tanah serendah Sekebun Bunga ni sekitar abad yang ke-8. Abad yang ke-8. Jadi Raja Kelantan abad yang ke-8, Maharaja Seri Puteri yang dikenali dengan nama Maharaja Puteri Jarum Bergiling. Ada nama Jarum Bergiling tu ada dalam sejarah Kelantan. Boleh jadi kerana apa ni kita kata nak ejah masa, setting masa, kerana perkataan Jarum Bergiling itu lebih tepat dia berlaku sebelum Islam masuk ke Kelantan. Dan cerita ni pun As'ad cuba menggambarkan pada kita bahawa pengislaman Kelantan itu hanya berlaku selepas masuk Syekh daripada petani, kan? Yang dianggarkan mungkin itu pada abad sebelum abad yang ke-14. Jadi sebut dah sebelum ni pun begitu. Jadi kita sudah nampak ada jalan ceritanya tak jadi masalah. Tapi timeline dia tu agak kelang kabut sikit. Mungkin ada tunggal langgang kat mana-mana. Mungkin kerana faktor rojokan dan seumpamanya, dan juga simpang siur maklumat yang diperolehi bila melibatkan maklumat lisan yang diberikan oleh sumber-sumber kepada Hasan Asy'ari dalam proses dia menulis buku ini. Kebanyakan maklumat tu diperolehi daripada orang tua-tua dan sebagainya, walaupun ada beberapa kitab yang digunakan sebagai sumber rojokan sebagai dicatatkan sendiri oleh penulis di dalam buku kita yang disebut ni. Kitab ni aku tengok dalam kitab Ilmu Alam Melayu, Arrow Wisted, dia tengok tulisan Cikgu Abdul Hadi, dia tengok tulisan
Datuk Perdana Nik Mahmud dan seumpamanya. Tetapi sumber-sumber yang lebih besar dan dekat itu adalah sumber-sumber daripada riwayat lisan ataupun riwayat tradisi Kelantan. Tinggal lagi masalah dia bila cerita Syirina tu untuk menyusun masa-masa peristiwa berlaku itu dengan tepat memang sangat menyulitkan. Maka sebab itulah bila kita baca kita akan dapati ada berlaku apa kita kata tidak tepat dari segi jangka masa waktu ataupun timeline kan. InsyaAllah kalau kita ada masa nanti data-data dan fakta ni kita cuba susun semula dengan membuat perbandingan kepada catatan-catatan yang lain untuk kita mengetahui bagaimana susun atau peristiwa sejarah itu berlaku sebenarnya. Saya tidak menolak secara total apa yang disebut kerana kebanyakan disebut ini jalan ceritanya ada kesamaan. Yang jadi berselisih tu dari segi timeline atau masanya. Mungkin di sinilah memerlukan pengkaji-pengkaji untuk meneliti dengan lebih meluas dan detail untuk melihat susun atur ataupun kronologi peristiwa-peristiwa yang berlaku itu dengan tepat. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita akan berhenti kat sini kerana kita telah pun menamatkan perbincangan pada bab yang pertama dan insyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan mula membaca bab yang kedua berkait dengan kedatangan anak Raja Patani membuka kota di Kubang Labu. Kubang Labu tu di Pasir Pekan sekarang. InsyaAllah kita akan baca bab yang kedua ni pada sesi yang akan datang. Jadi saya akan tamatkan di sini dulu dan saya sekali lagi berpesan kepada seluruh rakyat Kelantan khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya supaya sama-sama kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tak payahlah keluar daripada rumah kalau tidak ada urusan yang penting, masing-masing duduk dalam rumah, lockdown, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan saya menyeru juga pada semua rakyat Kelantan dan juga rakyat Malaysia amnya supaya kita sama-sama mendaftarkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi kita memutuskan rantaian COVID-19. Tuan-tuan yang belum berdaftar, sila berdaftar yang segera. Yang dah berdaftar, sekiranya nama tuan-tuan dipanggil untuk mendapat suntikan, jangan lari. Pastikan kita boleh ambil. Dan kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Kelantan yang telah menunjukkan keprihatinan dengan mengusahakan satu langkah iaitu untuk membenarkan mana-mana rakyat Kelantan yang telah mendapatkan vaksin secara lengkap 2 dos, mereka boleh datang ke masjid untuk solat berjemaah tanpa limit. Jadi ini satu langkah yang sangat baik dibuat oleh kerajaan. Jadi tinggal lagi kita tuan-tuan semua supaya kita sama-sama dapatkan suntikan vaksin ini, lengkapkan 2 dos itu dan kita pun lepas ni insyaAllah putus rantaian ni kita pun boleh keluar rumah, boleh pergi buat ibadat di masjid dan seumpamanya dengan sebab kita sudah ada vaksin itu. Jadi jangan kita tidak bervaksin sehingga akhirnya kita boleh pergi masjid sekali. Jadi mudah-mudahlah dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan, sama-sama kita taat, sama-sama kita patuhi, duduk kat rumah masing-masing, jaga SOP, jaga diri sendiri, diri masing-masing dan kita ambil vaksin. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita buat itu kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tarik balik akak semula naik penyakit ni dan kita sama-sama dapat hidup dengan aman damai insya-Allah. Sekian dahulu untuk sesi kali ini, insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.